So kita tak pernah nampak benda tu. Tapi kawan dia yang bagi tahu dekat kita. Bagi tahu dia ada sampai tahap cekik kucing kan. Lepas tu kita berhentikan dia sebab dia buat benda tu. Kita kurung dalam sangkar, macam-macam jenis sangkar. Tiba-tiba kita nampak dia kat luar tengah santai-santai, tengah jilat-jilat badan. Basically dia tak nak duduk dalam sangkar. Dia tak nak duduk Dia dalam warna sangkar. apa? Dia warna Bukan, apa? dia tak nak duduk dalam shelter, dia nak duduk kat jalanan. Dia warna apa? Belang. Saya baik. Bukan Dia oranye. apa, Oye? Dia kan warna hitam. Kalau warna hitam dia pakai ilmu hitam. Hello, it's us again. It's me, Fatihin. Dan saya Izzy Islam. Anda sedang menyaksikan Hobbycast. Yes. Ya, so setiap minggu kita akan cakap tentang hobi-hobi yang unik. Dan pada hari ini kita punya tetamu, Izu. Yes, juga membawakan hobi yang Sangat unik. Betul. Yang aku pun macam wonder, adakah ini satu hobi? Ya, betul. Sebab kita rasa macam, ya, kalau kita bela haiwan ataupun binatang peliharaan, Ya. biasanya kita boleh relate dia dengan hobi ataupun tidak pada pendapat kau? Tak. Tak, sebab dia... Pada pendapat aku tak. Sebab? Tak tahu sebab macam binatang peliharaan, dia macam kira satu amanah. Dia macam basically macam jaga anak. Okay. Jadi kalau nak katakan hobi tu, tak tahulah. Bagi aku tak lah. So maksud kau hobi ni adalah satu aktiviti ataupun satu perkara yang kau buat bila kau ada masa terluang. Jadi Yes, kalau tak ada masa betul. terluang kau tak buatlah. Contoh. Betul. Contohnya betul. kalau melukis ada masa Ya, hobi kita kau buat. melukis kau buat. Tapi kalau macam untuk binatang peliharaan pula, kita kena Memang kena pelihara selalu. Betul, kena bagi full Kena bagi commitment makan. lah. Yes, betul. Okay. Sebab it is a commitment. Yes. Jadi pada hari ini kita punya tetamu dengan Nurul Ain. Yes. Ya, Apa khabar hai. Nurul Ain? Sihat. Okey, hari ini Nurul Ain bersama, bukan keseorangan, bersama dengan anak-anak comelnya, anak-anak bulusnya, Buntal dan juga Steve. Diorang manja. Manja, comel. Diorang cuddle. Alright, Nurul Ain, jauh datangnya. Sebab saya tengok sini berasal daripada Johor, memang tinggal kat Johor ataupun menetap dekat KL? Saya menetap dekat Shah Alam. Shah Alam. Oh, Taman Seri Muda Shah Alam Seksyen 25 ya. Dalam 40 minit lah rasanya. 40 minit daripada sini, tak jauh. Tu lah terkejut juga tengok daripada Johor tadi. Tempat asal Johor lah kan. Tempat asal Johor. Dan Puan Nurul Ain juga mempunyai pusat perlindungan haiwan terbiar yang diberi nama SI Home Shelter. Betul. Kenapa SI Home? SI tu actually kita punya family business. So kira macam legacy lah. Kita ada buat kios macam jual makanan. So and then bila kita nak buka build shelter ni, kita gunakan nama tu lah Seroja Inn. Macam mana untuk you, sebab you claim ni as hobby. So macam mana you rasa, macam mana boleh minat? Saya tak pastilah sama ada tu hobi tapi maybe boleh related lah. Maybe ada related. Yeah. Actually saya daripada kecil memang ada minat terhadap haiwan. Maksud dia bukannya setakat Animal kucing. Bukan setakat kucing. Haiwan-haiwan lain lah. Contoh macam monyet ke, anjing ke. Tapi masa saya kecil tu kita tak adalah sampai ke arah nak jadikan, nak selamatkan ke. Just kita minat lah pada mulanya. Jadi sebab Nurul Ain minat dengan binatang, kira sayang. Semua jenis binatang. Semua tak jenis ada binatang. diskriminasi Haiwan liar tu saya tak pastilah. Tapi pernah jumpa? Tak ada. Sebab Nurul Ain ni dia selamatkan macam kucing atau anjing, mostly yang kita nampak kucing dan anjing. Dia punya shelter tu ada 300 kucing. 300 lebih lah. Ya, dan a few dog. Kucing berapa banyak? Anjing berapa banyak? Anjing saya ada 13 ekor. Jadi dia selamatkan dan dia merawat. Betul. Kita lebih kepada selamatkan lah. Maksudnya kita tak ambil kucing ataupun haiwan yang sihat. Okey. Kita lebih kepada rescue mission lah. Macam tu. Macam mana boleh start tu? Start tu sebab masa tu saya belajar lah. Saya study. So saya nampak kucing dilanggar depan saya. Saya dulu just minat tapi tak ada sampai nak bawa ke klinik. Tak adalah sampai fikir nak rescue Tak ada sampai tahap tu lah. Bela pun ada tapi tak pernah lagi sakit lah. So just bela secara biasa lah. So sampai satu masa tu saya nampak kucing tu depan saya kena langgar. Saya bawa pergi klinik.
So daripada situlah. So maknanya bermula daripada situ, nampak kes pelanggaran tu, awak selamatkan kucing tu, pergi hantar ke klinik and then selamatkan dia, rescue dia. Dan daripada situ dah mula terdetik nak rescue haiwan-haiwan, mostly kucing dan juga anjing daripada sakit lah. Betul, daripada situlah permulaannya. Sampai tu saya kenal lah dengan rescuer, dengan yalah. Jadi buat ni daripada kira zaman belajar dululah. Lepas tu dapat support daripada family. So far family memang support lah. And my mom is one of our shelter donator. Jadi awal-awal tu kalau macam, sebab awal-awal buat kira memang terus dengan family ataupun sendiri? Tak ada, sendiri. Kos dia macam mana? Kos sebab yelah kalau binatang ni kan kita nak jaga macam pergi vet dengan ubat dia lagi, dengan masa. Sebab saya sendiri pernah bela kucing. Saya ada kucing 7 ekor kucing. So semuanya ialah kucing dekat rumah, bukan yang kita tahu kalau sakit pun dia demam, dia sesama. Itu demam-demam biasa tu kan. Itu pun perlukan kos yang agak tinggi. Jadi untuk Nurul sendiri kan, dengan 300 ekor haiwan yang ada, mesti makan belanja besar. Macam saya, kita monthly roughly lah around dalam 25k jugalah. 25,000 sebulan. Sebabnya saya menyewa lot kedai 3 tingkat dalam 3,000 sebulan. And then saya ada 4 orang pekerja. Tu pun dalam 10k jugalah untuk kos pekerja lah. And then daripada segi makanan kering dia, kita order direct supplier. Sebulan dalam 450 kg per month. And then untuk tempat kita tak guna pasir, kita guna pine wood. So yang pine wood ni pun kita order daripada supplier. So memang banyak makan kos lah, to be honest. And daripada mana saya dapat, saya memang, to be honest, memang saya kebanyakan memang saya depends on public fund lah. Saya tak mampu untuk survive, untuk continue saya punya rescue mission tanpa bantuan daripada orang. Macam minta dana daripada rescue. Untuk orang yang donate tu dekat mana? Selain daripada Instagram? IG ada, Twitter saya tak ada. TikTok tak sangat, TikTok tak ada. Facebook dengan IG lah. Jadi macam sebelum wujudnya SI Shelter tu, sebelum ni Nurul duk kumpul kucing-kucing tu semua kat mana? Sebelum ni memang setakat selamatkan kucing jalanan je lah yang sakit, yang kena langgar. Dan lepaskan balik? Lepas tu lepaskan balik? Kita akan carikan keluarga baru, kita takkan lepaskan balik. Kita tak masa awal-awal tu? Masa awal-awal dulu? Masa awal sikit. Masa awal-awal dulu lah. Maksudnya masa mula-mula. Kita tetap carikan keluarga baru. Saya takkan lepaskan. Maksudnya kucing yang kita selamatkan, kita takkan lepaskan dekat jalanan balik, kita akan carikan dia keluarga baru. Saya akan buat posting lah dekat media sosial ataupun kita akan join event, buat adoption drive. Jadi sementara tu diorang duduk di rumah tempat saya. SI Home Shelter tu lah. Tapi kita akan neuter, kita akan spay dulu, mandulkan, and then kita akan vaksin, baru kita bagi dekat orang family barulah. Okey, kalau ikutkan kos bulanan 25,000 tu sebenarnya agak tinggi. Itu dah termasuk makan dan kos perubatan? Itu hanya untuk gaji pekerja, tempat sewa dengan makanan saja. Tapi untuk bil vet, macam kos perubatan tu tak termasuk. Biasanya kalau termasuk berapa? Yang tak termasuk tu lah yang menyebabkan saya terpaksa raise fund lah. Bila kita ada macam kes-kes yang kita tak jangka, contoh kucing sakit, yang perlu admit, macam kena buat blood test semua kan. So yang tu memang saya akan raise fund lah. Tapi so far untuk macam sewa tu kita boleh survive jugalah. Daripada segi makanan so far memang tak pernah terputus lah daripada segi bekalan makanan. Cuma yang vet ni kadang-kadang ada juga saya terpaksa berhutang dengan veterina sebab kita tak jangka kan kucing sakit ataupun ada kes-kes baru kan. Tapi so far yang vet yang saya pergi ni kira macam panel vet lah. Dia bagi kita, dia akan bagi kita hutang ke dulu, and then kita akan bayar bila end of the month lah. Jadi Nurul ada full time job ataupun saya full time job? Saya part time. Kadang-kadang saya ada buat kerja kerani. Sebab saya bekerja sebelum ni, saya kerja kerani full time lah. And then bila saya dah start ada banyak kucing, saya terpaksa buat part time. So kadang-kadang saya punya bos akan panggil saya lah. Bos saya pun animal lover. So dapat aliran okey lah. Dia pun donator shelter juga.
And then saya ada buat business lah, macam jual-jual barang-barang kucing. Okey, tadi Nurul ada cerita tentang kemalangan. Disebabkan kemalangan tu buatkan Nurul sendiri mula rasa simpati dan mula berminat secara mendalam untuk cari haiwan-haiwan yang sakit, yang terbiar ni untuk merawat mereka kan. Tapi sebenarnya apa yang dorong awak, beri awak kekuatan sebenarnya? Mendorong tu lebih kepada kita ada sifat empati, kita bersimpati tengok keadaan diorang. Dia bermula tu sebab saya join grup kucing. So kadang-kadang kita nampak ada orang post, okey kucing ni kena langgar kan. So kita macam, kita ada, maksud dia orang trust dekat kita, orang berikan kepercayaan dekat kita untuk diorang akan donate semua. So kepercayaan ni lah yang kita ambil untuk bantu kucing-kucing jalanan lah. Jadi ada daripada macam support, family support okey lah. So far diorang tak tentang lah, tapi daripada segi anjing tu mula-mula family tentang jugalah. Macam mana tu? Sebabnya ialah mentaliti orang Melayu. Tapi dalam Islam kita pun diajar untuk berbuat baik kepada haiwan kan. Ada juga yang kata saya sesat. Tapi pada awalnya, tapi lama-lama tu family faham, sampai kan saya punya makcik pun cakap ada anjing kan. Dia nampak posting dekat Facebook, dia bagi kat saya, dia kata ni anjing sakit ni. Tapi dulu diorang tak suka. So sekarang ni dia dah faham dia kita buat benda ni. Itu sudut family. Kalau untuk kejiranan pula macam mana? Kejiranan macam saya, untuk kucing kita sewa lot kedai kan 3 tingkat. Untuk anjing pula kita tak sewa lot kedai. Kita bela anjing dekat tepi rumah kita. Sebab saya rumah hujung. So rumah hujung ni dia ada tanah luas. So kita buat tempat anjing lah, kita buatkan kandang dia. Kita buat memang tempat tu lah. So far untuk anjing kita tak ada masalah dengan jiran. Sebab apa, kita memang jaga daripada segi kebersihan. And then jiran saya pun, saya ada jiran Melayu, saya ada jiran India, dan jiran saya India pun diorang pun ada anjing. So kita kadang-kadang kita kongsi pendapat kalau anjing dia sakit ke apa kan. So far saya dah duduk kat rumah tu dah dekat 8 tahun jugalah. 8 tahun. 8 tahun saya dekat situ. Jiran-jiran pun okey. So far jiran-jiran okey. Yang Melayu pun tak ada masalah lah. So maknanya mereka dah boleh sedar dan mereka mula faham. Betul, dia faham apa yang kita buat. Tugas awak buat sekarang ni kan. Okey. Jadi Nurul dah dengan SI Shelter ni dah berapa lama? Kira daripada zaman belajar sampai sekarang kan. Ada momen yang macam kira kenangan terindah dengan memori-memori lah kan. Saya pernah bela seekor kucing. Dia paralyzed. Kecil lah, saya bela daripada baby. And then sampai dia besar. Lepas tu dia ada masalah bladder dia rupture. Pundi kencing. Kita human kalau pundi kencing kita pecah, kita tak boleh survive kan. Dia kena buat surgery. So kucing saya ni dia lumpuh. So bila kucing lumpuh ni dia ada masalah untuk kencing normal. Dia tak boleh kencing normal macam kucing lain. So kita kena press lah dia punya pundi kencing untuk bantu dia supaya kencing. So kucing saya ni dia punya bladder rupture 3 kali. 3 kali pecah. Kalau ikutkan benda tu memang rare lah. Mustahil. Even kalau dia sekali pecah pun, surgery dia memang 50-50 lah. Memang berisiko lah. Tapi yang dia ni, surgery dia 3 kali. Sampai pundi kencing dia kecil je. Daripada besar macam ni jadi kecil. Sebab necrosis, kita panggil tisu mati. Sebab jangkitan lah, kucing lumpuh kan dia menyeret. So urine burn semua. So itu kira macam kenangan lah. Dia dah pergilah, dia meninggal bila tahun lepas dia pergi. Berapa lama dia survive? Dia survive dalam 4 tahun saya rasa. 4 tahun. Saya bela dia lama. Kita pun tak sangka sebabnya yelah dia punya kes tu kira macam rare lah. Jarang jadi kan, biasanya mustahil. Kalau dah sekali buat tu dah 50-50, biasanya dah tak ada masa lah tu kan. dia pun, masa saya jaga dia pun, dia bukannya, maksud dia pakai tube. Doktor masukkan tube dekat dia punya bladder. Kita panggil catheter tube. Tube untuk macam orang, kalau orang tua kan yang tak boleh kencing. Orang nak bersalin pakai betul, dia akan tu. masukkan kateter, lepas tu ada beg kencing kan. Macam tu lah kucing yang saya jaga. Daripada kecil sampai ke besar dia pakai tube, and then at the end dia meninggal lah. Doktor suspect dia meninggal mati mengejut tau. Doktor suspect sebab infection lah. Sebab masuk tube tu dia ada risk of infection kan. Sebab kita masuk tube dekat dalam dia punya bladder kan. And then itu kenangan lah, sebab dia paling saya sayang lah. Dia antara sebab
kenapa saya bela kucing lumpur yang lain. Okay. Maksudnya kira macam masih ada harapan untuk kucing-kucing lumpur ni. Macam betul. bukannya sebab ada setengah macam even owner yang bela kucing pun diorang akan tidurkan kan. Betul. Sebab Jadi Nurul akan simpan sebab masih ada harapan lah. Yeah. Nama kucing tu apa? Belo. Belo. So macam follow saya pun memang dah kenal dia lah, sebab kejap-kejap masuk hospital, kejap-kejap admit kan, tapi dia survive, at the end dia mati macam tu je. Sebenarnya hobi awak ataupun minat awak ni terbatas ke tidak dengan agama? Sebab yalah, bila ada anjing, macam mana awak nak mandikan dia ataupun macam mana nak rawat dia? Pada saya, kita nak berbuat kebaikan kepada haiwan ni tak ada kebatasan apa-apa pun, sama ada daripada segi agama ke kan, cuma kita kena pandai manage lah. Untuk daripada segi agama tu, kalau nak cakap pasal anjing, kita dalam Islam kita ada kemudahan. Macam contoh sertu, Betul. kita basuh dengan 7 kali air mutlak kan. Tapi sekarang pun dah ada sabun. Betul, sabun sertu sama, sekarang pun sabun dah sertu, ada ya. kan. Apa ni, tahara, sabun tahara kan, tanah. So pada saya tak ada tak ada batasan pun. And then lagi satu, daripada segi kita kerap sertu semua kan. Macam saya bela anjing, saya dapat kerja Yang India. non-Muslim Yang yes, yang non muslim lah. Tapi tak bermakna saya tak peduli pun dengan anjing-anjing saya. Kita peduli, tapi sebabnya ada masalah, macam kita solat 5 waktu, so ada masalah nak sertu semua kan. Tapi sebenarnya tak ada halangan pun, tak ada masalah pun. Macam kalau kita tersentuh ke, kita boleh sertu balik. Betul. Dan lagi satu, kita bukannya Sengaja. memeluk. Bukannya suka-suka. Betul. Daripada segi Islam, ada orang cakap, ada setengah orang lah, orang Melayu ni, dia suka macam menimbulkan fitnah. Dia suka anjing, tapi dia peluk anjing. Dia macam membuatkan orang Melayu kan, mentaliti dia tak suka anjing. So dia macam menggalakkan lagi fitnah tu terjadi. Betul. Kita sebenarnya, kita nak berbuat baik kepada haiwan, kita kena elak-elak benda-benda ni lah. Sebab kita nak jaga hubungan kita dengan haiwan, Betul. kita kena juga jaga hubungan kita dengan manusia. Betul. So saya bukan jenis orang yang, saya memang ada anjing, tapi saya tak suka nak selfie ke, nak tangkap-tangkap gambar ke. Kita Kira nak jaga elak lah. benda tu. Betul. Kalau nak ambil momen dia pun momen dia je. Bukan kita betul. yang pegang. Kalau ke nak apa. pun maybe sekali-sekala kan, kita nak tunjuk kita ada anjing kan. Tapi saya Ataupun tak malu. pakai sarung tangan lah. Betul. Kan? Yang pakai sarung tangan tu tak ada masalah pun. Cumanya yang peluk-peluk, yang selfie dengan anjing ni, benda ni menimbulkan Persepsi. orang, masyarakat lagi benci kepada haiwan anjing ni lah. Tapi tu jadi macam berbalik ke masalah hatiku kan. Macam tu. Lagi satu, anjing saya ni, saya tak ambil anjing yang sihat. Anjing saya yang saya bela ni, orang buang dekat tempat saya. Oh, ada juga macam tu. Saya yang 13 ekor anjing saya ni, kebanyakan diorang semuanya yang orang buang. Daripada baby, saya bela kebanyakan 13 ni, ada seekor je lah yang bukan daripada baby, yang lain ni semua daripada kecil, daripada baby. Dan sakit ke tidak? Tak sakit, tapi orang buang dekat rumah saya. Okey. Sebab dia Sebab tahu diorang kita ni pencinta haiwan, so diorang buang. Dan diorang buang pun bukannya seekor dua. Kan kalau papi lahirkan anak kan 4 ekor, 5 ekor kan. So diorang tu kebanyakan daripada situ. Dan kalau kita nak carikan anjing ni keluarga baru, tak senang. Bukan senang. Kalau kucing senang. Tapi in that case, kalau ada orang volunteer datang nak ambil kucing tu, Saya anytime bagi. lah. Yes, anytime. Kucing ataupun anjing dua lah. Yes, anjing pun bila-bila boleh. Jadi macam Nurul kan rawat diorang daripada diorang sakit. Ada yang daripada baby sampai dah besar. Kalau katakan nak bagi adoption tu, ada tak macam perasaan attach, macam terikat? Ada satu sedih masa ke? tu ada orang datang nak adopt. Tapi saya terpaksa cakap tak. Saya belum bersedia. Sampai macam tu sekali sebab yelah kita bela daripada kecil kan. Adalah. Tapi sekarang ni macam saya cakap dekat staff saya, siapa-siapa pun orang nak adopt, ambil je. Saya terpaksa sebab kita nak ambil kucing baru. Ya, betul. Kita nak selamatkan kucing baru, kita kena lepaskan kucing kita yang dah sihat. Dan lagi satu, shelter sebenarnya, pusat pelindungan haiwan ni bukannya tempat yang terbaik untuk dorang.
Tempat terbaik bila diorang ada keluarga baru, duduk dekat rumah, maksud dia macam kita tak boleh nak fokus, nak bagi kasih sayang dekat semua kan. Diorang perlukan attention Betul. juga. Jadi saya fikir itu yang terbaik. Orang nak ambil, saya bagi je. Saya dah tak fikir dah sayang ke tak sayang ke, ambil je. Kena kita memang sayang, keras. kita kena Kena korbankan. release. Betul. Mana tidaknya 300 ekor. Ya, Nak bagi banyak. kasih sayang seko-seko tu agak memenatkan lah. Tapi yang dibawakan hari ni iaitu buntal dan juga Steve. Kedua-duanya ada masalah buta. Buta je? kedua belah mata. Seko yang buntal Yang gemuk ni nama dia buntal. Buntal yang bela daripada kecil Bukan, Steve. Oh, Steve yang daripada kecil. Steve daripada baby saya bela dia. Dia memang buta lah. Saya rasa dia memang ada masalah buta ni daripada dia lahir lagi. Keturunan. Betul, genetik lah Genetik. orang panggil lah, genetik. Yang ni saya tak pasti sebab kita ambil dia pun dia dah besar dah. Okey. Maybe dia ada sakit yang mata ke tak tahu. Masa jumpa Steve dengan buntal ni, dia orang dekat mana masa tu? Dia kebanyakan orang yang bagi kat saya. Oh, memang orang bagi, bukan Betul. dia tengah tepi jalan ke apa ke? Saya kalau kucing yang tepi jalan ni, kalau saya nampak tu saya ambil lah kalau yang sakit. Tapi saya pun jarang berjalan. So kebanyakannya orang akan hantar dekat saya. Orang dah sebab tahu dia tahu, shelter tu. betul, dia tahu kita pusat perlindungan haiwan kan. Tapi macam dekat Twitter saya ada perasan kan, baru ni ke ada 2-3 bulan lepas macam tu, jadi kes tau. Orang ni dia akan kononnya macam dia nak adopt kucing. Lepas tu okey lah, dia dapat macam, tapi dia sama juga, dia tak ada shelter ke apa, so dia sendiri. Jadi orang tu kata okey, dia ambil lah seekor. Kadang-kadang kan macam ada diorang nak bagi 2 ekor serentak kan, dia ambil. Rupanya dia bagi ular dia makan. So, aku rasa sebab dia ada post dekat social media juga kan. Dia bagi ya, dia ada. bagi Memang sebab dia ular nak, dia makan, betul ya, tak? tapi sebab nak jadi kes polis pun mungkin macam benda ni tak berapa nak berat ke macam mana. Jadi dia minta orang viralkan, lepas tu baru ada tindakan. Jadi macam mana kalau Nurul, yelah macam terpaksa bagi je kan. Kalau saya pun, kalau saya nak bagi carikan dorang keluarga baru, saya saya takkan bagi macam tu je. Kita akan tapis. Betul. Saya akan tengok juga Ada orang profile. tu. Betul. Kita takkan terus bagi. Saya akan tengok daripada segi cara dia. Kalau diri sendiri dia tak jaga, macam mana dia nak jaga kucing saya? Saya tengok juga pada semua faktor. Perwatakan dia lah. Betul. And then dia kita ada term and condition. Maksud dia kita akan bagi macam borang untuk dia isi. So maksud dia tak boleh outdoorkan kucing. And then dia tak boleh kurungkan kucing dalam rumah tu lah. Dia kena lepaskan. Okay. And then dia kena pastikan kalau umur dia masa tu dia adopt daripada tempat saya masih kecil. So bila dia besar nanti dia kena mandulkan. Kita nak kurangkan populasi kucing kan. Macam mana nak pastikan Diorang buat ikut diorang TNC ikut tu? terma dan syarat tu? Saya yang sendiri yang akan communicate. Saya akan minta update. Contoh hari tu ada orang adopt daripada saya. Saya tanya macam mana keadaan dia kan. So diorang akan update. So far tak ada masalah. Tak ada masalah. And then ada juga orang yang adopt dekat saya. Saya akan cakap kalau rasa dia tak sesuai duduk dekat rumah, dia boleh pulangkan balik. Okay. Saya takkan minta bayaran ke, tak ada. Tengok. Oh, sayang. Kawan baik ni. diorang ni. Kawan baik. Dia memang rapat lah. Tak adalah rapat pun, tapi tak tahulah dia. Tapi sebab dia orang je kat sini. Maybe dia tahu dia masuk ni. Masuk ni, Masuk TV. podcast. Puan, pernah tak kucing-kucing Puan ni sakit dia serentak? Contohnya dalam satu masa Pernah. tu. Dan kita Ramai, baru banyak. alami dia. Kita baru alami ni 2 minggu lepas. Baru lagi? Yes, sebab apa? Sebab saya, selain daripada saya ambil kucing yang sakit, saya juga akan selamatkan kucing daripada pound. Majlis. Okey. Kalau orang buat aduan, orang awam buat aduan, macam kucing ni mengganggu penduduk setempat. kejadian Yes, kucing ataupun anjing lah. Biasa kucing anjing lah. Bila diorang buat report dekat pihak majlis ni, pihak majlis akan tangkap and then dia akan letak dekat pusat kurungan dalam masa 2 minggu. Kalau tak ada siapa adopt, ambil. Maksud dia tak ada siapa yang claim kucing tu balik, diorang akan suntik mati. Oh. Yes, so saya majority kucing saya yang sampai 300 lebih tu adalah daripada pound tu. Yang tak sakit. Yes, saya selamatkan kebanyakan daripada sana. So bila saya selamatkan kucing daripada sana, diorang campur tau. Kucing yang sakit dengan tak sakit, diorang campur. Okay. So bila saya keluarkan kucing daripada pound, even kita dah cuba sehabis daya, kita dah disinfect, kita guna Clorox semua kan. Tetap juga benda tu, virus tu tersebar. Betul. So bila benda tu kena kat tempat saya, agak susah lah. Maksud dia kita memang betul-betul kita teruk lah. Kita punya mental physical kita memang teruk. Sebab apa? Sebab
Virus ni bahayalah, kita panggil satu virus tu. FIP Parvo. Parvo. Yes, parvo virus ni lah yang paling bahaya. FIP tu dia tak berbahaya sangat lah. Dia tak menjangkit kucing secara serentak. Tapi yang parvo virus ni, dia kucing sesama kucing. Dia kalau dah kena tu memang majoriti kena yang anak kucing lah. Dia orang akan mati serentak. Tapi kalau kita dapat tengok awal, kita dia tunjuk simptom awal, kita boleh bawa pergi vet. Faham. Boleh monitor awal lah kan. 2 minggu lepas tak silap saya mati dalam 3 ekor kucing Serentak. sebab virus ni. Maksudnya kalau dah ada yang mati 3 ekor tu, mana coming soon akan ada lagi kalau tak dibendung awal kan? Betul. So kita tahu nampak je simptom dia cerit-birit, muntah-muntah. Kita nampak je simptom, kita kena terus asingkan. Sebab apa saya laki? Sebab kucing saya kebanyakannya dah vaksin. Yang kena ni yang kucing-kucing tak vaksin, yang anak-anak kucing ni. Jadi saya nak tanya Nurul, macam mana Nurul, yalah kalau kita jaga anak pun macam menggunakan masa dan tenaga dan mental capacity yang banyak kan. Jadi Nurul dengan kucing-kucing yang 300 ekor, dengan anjing, dengan like part time job, dah berkahwin pun dengan suami, dengan anak, macam mana? Nak bagikan masa tu? Macam mana bahagikan masa tu? Untuk bahagi masa tu tak ada masalah lah. Sebab saya pun ada bantuan pekerja. Saya ada 4 orang pekerja kan. Tapi yang daripada segi mental health tu, kalau kita ada kucing sakit tu memang kadang-kadang mengganggu jugalah, rasa down kita punya mental kan. Tapi so far tak adalah benda tu sampai membebankan kita, sampai membahayakan diri kita. So far tak adalah. Anak okey? Anak saya okey. Dia autism. Okey. Jadi dia pencinta haiwan juga? Anak saya tak faham. Dia 7 tahun tapi dia tak faham sebab dia apa kita panggil istimewa, anak istimewa. Dia ada autism kan. Okey. Tapi kalau tengok dia punya perwatakan ada tak? Kalau dia tengok kucing-kucing tu dia nak cium main. juga kucing tapi dia cium juga kucing tapi dia kadang-kadang ada kasar juga dengan kucing. Mungkin dia tak faham. Ya betul. So kadang kita ajar jugalah, kita cakap jangan buat. Lama-lama dia faham. Jadi macam mana personality diorang? Buntal dengan Steve. Okey, Buntal ni dia personality dia tak kisah dengan apa-apa keadaan. Macam ni lah. Macam ni, tak kisah. Jilat telinga Steve. Dia tak kisah. Kawan dia macam okay, enjoy. Tapi dia ada satu masalah, dia tak suka kita cium dia. Tapi sebab saya suka cium dia, saya memang suka cium dia. Marahlah. Cium perut dia. Dia tak ada marah tapi dia akan mengelak. Faham. Mula-mula tu dia layan juga kita tapi lama-lama dia dah bosan. Cakap lebih-lebih pula kan dia kata. Dia suka bersihkan telinga. Lagi satu dia ni suka menjilat badan. Dia suka kita panggil grooming. Dia suka grooming diri sendiri. Dia jenis kucing yang pembersih. Ni kalau macam ni bukan dia je yang bersih, kawan-kawan dia pun dia bersihkan. Kawan-kawan dia pun bersih. Tapi Puan, ini maaf tanya. Pernah tak Puan rasa fed up jaga kucing-kucing yang sakit ni? Yalah, kadang-kadang dia bukan seekor, bukan 2 ekor kan, ada banyak. Lepas tu rasa penat dia nak rawat yang ini, esok nak kena rawat yang ni pula, minggu depan yang ni pula sakit. Hari-hari ada masalah. Hari-hari nak kena settle dengan diorang. Pernah tak satu hari tu terdetik macam alamak penatnya? Pernah tak terlintas? Saya pernah jugalah saya cakap dengan kawan-kawan saya dengan family kan, macam kita cakap dah banyak kali. Saya rasa saya cakap benda ni dah bertahun-tahun lamanya. Saya cakap saya rasa saya nak tutup shelter lah kan. Saya rasa saya dah tak boleh lah kan bila kucing sakit semua kan. Tapi at the end kita ambil juga. Kita ambil juga. Tapi daripada segi penat tu dia dah biasa. Kita dah terbiasa kan. Saya punya plan untuk stop tu belum lagi ada lah. Maybe lah one day kan bila kita dah tua ke. Tak tahulah kan. Mungkin ada yang ambil alih. Kan? Maybe lah. Tapi plan saya nak besarkan tempat anak saya nak cari tanah. Itu plan saya lah. Plan untuk stop tu tak ada lagi. Maksudnya nak meluaskan lagi lah. Kita nak, sebab saya pun sewa lok kedai kan. Daripada hobi jadi minat and then sekarang ni dah jadi tanggungjawab. Kan kita boleh katakan ini tanggungjawab. Ni boleh dikatakan juga hobi yang mulia. Hobi yang mulia, betul. So thank you so much for bukan macam terima kasih kerana ambil tak semua orang yang tak semua orang nak sanggup. buat. Betul. Dan nak tanya juga tentang sumbangan daripada NGO ke ataupun ada badan-badan mana-mana yang memberi sumbangan, ada tak? Dan berapa banyak biasanya ke dalam sebulan dia orang bagi?
Setakat ni saya tak ada dapat mana-mana bantuan daripada government ke, daripada mana-mana badan kerajaan ataupun NGO. Kita tak ada dapat monthly donation lah. Okey. So saya memang 100% depends daripada public fund. Public fund. Kalau saya masa dulu dengan sekarang ni ada bantuan jugalah. Kalau dulu agak susah kan, sebab sekarang ni orang dah nampak saya punya kerja, apa yang saya buat ni kan, dah nampak kita punya kerja ni dekat IG kan. So saya memang dapat banyak support daripada Instagram lah. Kalau dulu dekat Facebook tu agak kurang lah. Tapi sekarang alhamdulillah lah ada orang bantu juga kan. Rasa Puan dah boleh start buat TikTok tu. Sebab ramai orang Saya dah boleh cuba bantu tapi sini. saya tak reti. Tak reti sangat. Mungkin kalau ada cousin ke kan yang memang aktif dengan social media. Lagi satu pandai saya record semua ni. Saya ni orang yang tak biasa dengan maksudnya saya bukan orang yang suka bercakap Introvert. saya introvert betul. Saya tak suka buat live ke apa, saya malu. Kita ada perasaan malu kan. Ya. Pernah tak Puan dalam 1 bulan atau 2 bulan memang langsung tak dapat fund? Ataupun kalau dapat pun sikit. Yes, kebetulan sakit. Yang sakit pula ramai. Even kalau saya buka raise fund dekat IG ke, dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi kalau ada. Kalau tak ada tu saya akan buka lagi. So kadang-kadang tu Sampai ada lah. Yes, kalau dalam seminggu tu tak ada, saya akan buka lagi. Next week saya akan buka lagi. Kalau macam memang slow tu jadi macam mana? saya terpaksa berhutang lah dengan vet. Yelah biasanya kalau orang bela kucing ni sebenarnya orang yang nak yang comel-comel, yang cantik-cantik. betul. Orang bela yang pelik-pelik. Contohnya macam Munchkin. Yang tak ada bulu tu apa nama kucing tak ada bulu tu? Spin. British British Shorthair Shorthair. kan? Tapi macam Puan sendiri minat terhadap kucing jalanan ataupun kucing stray cat yang sakit. Itu satu benda yang unik kita boleh katakan tu. Sebab saya percaya kucing-kucing yang jalanan ni, asalnya jalanan pun boleh jadi lebih cantik. Ataupun boleh jadi sama cantik macam kucing-kucing berbaka. Sebab ada juga lebih cantik. Sebab ada juga saya selamatkan kucing daripada tak ada bulu. And then bila kita dah jaga, rupanya contohnya ni, dia dulu tak ada bulu. Dia ni si dia macam buntal. saya tak sangka sebenarnya dia kira long hair jugalah. Dulu dia tak ada bulu pun masa first saya ambil dia. Dia macam macam kucing biasa kan. Macam anak kucing yang biasa. Bila lama-lama saya bela tu, orang cakap nampak bulu dia ni macam Makin lebat, makin lebat panjang pula macam kan. Maknanya tengok pada siapa juga yang Yes, jaga dia lah. boleh kiranya kucing jalanan ni sebenarnya boleh jadi cantik, cantik. dengan penjagaan, kasih sayang. Ada tak bagi suplemen apa-apa untuk bulu ke? Kos ini kira kos lain pula ni kan? Ada So tak? far untuk suplemen tu, macam saya cakap, kita shelter, kita tak mampu nak bagi semua. So kita just beli makanan yang berkhasiat je lah. Kalau suplemen tu Basic. kita akan fokus pada anak kucing lah. Anak-anak kucing ataupun kucing-kucing yang sakit ni kan kita akan bagi suplemen lah. Kalau semua ratus kita nak bagi suplemen, kita memang tak mampu kan. Suplemen satu botol pun dah Yes, berapa yang kan? penting air cukup. Daripada segi air, pemakanan dia berkhasiat kan. Kita pun pilih makanan, kalau kita nak bagi makanan, kita akan tengok pada kandungan dia, daripada segi fiber dia, daripada garam, mineral semua kan kita akan tengok jugalah kalau kita nak order makanan kucing daripada supplier. Itu je yang penting lah, daripada segi makanan dengan dia punya air semualah cukup. Yelah kena ambil kira juga dah lah dia orang sakit. Kenalah bagi yang betul-betul khasiat. Ada tak orang pernah cakap macam alah kucing-kucing kau ni kucing-kucing jalanan, kucing-kucing sakit, bagi je makan apa-apa, boleh sini makan punya. Kan dulu kalau kat kampung orang bagi makan nasi, kepala ikan, dulu ikan macam tu je kan. So far tak ada lagi lah yang cakap. Tapi kalau orang nak bagi kita makanan, contoh, even saya tahulah makanan tu tak berkualiti, kita terima je. Orang bagi kita ambil. Terima. Tapi jangan bagi makan. Saya akan bagi dekat kawan-kawan feeder saya. Saya ada kawan-kawan. Okey. Bermakna kalau orang bagi kita makanan, saya tak pernah tolak. Even murah ke apa saya ambil je. Faham. Kita nak jaga hati orang dah cukup bagus nak bagi kat Betul, kita betul. kan. So saya akan kongsi dengan kawan-kawan rescuer saya. Saya ada kawan-kawan yang macam independent rescuer kan. Saya bagilah kongsi-kongsi bagi. Faham. Jadi semua 300 kucing ni Nurul ingat ke nama dia? Ke Tak. namakan semua? Kucing senior je.
kucing-kucing lama je yang saya ingat. Oh, isinya. Ada yang yang lama junior, yang dengan junior tak Betul. ingat. Kadang-kadang tu kalau kucing saya sakit, saya pergi vet kan. Saya dah tak ada idea nak bagi nama apa. Yalah, macam Lepas tu, 300 ekor. Lepas tu cat 1, cat 2. Lepas tu bila kita nak tengok record tu kan dah confused dah. Tapi kebanyakan yang kalau maksud dia kucing-kucing, ada jugalah yang kita macam kes-kes yang macam daripada dia kena langgar ke ataupun dia ada virus ke. Maksud dia kita jaga dia dah lama. Masa dia sakit, so memang saya kenal lah. Tapi kalau kucing-kucing yang baru-baru ni kan, ataupun kita jumpa dia dalam keadaan sehat ke kan, yang tu ada jugalah yang saya lupa. Tak boleh nak Macam ingat. kes-kes yang berat tu saya kenal lah. Jadual mandi dia orang pula macam mana? Okey. Korang akan mandikan sekali jalan semua 300 ekor ke ataupun Toothbrush. ikut timing. wash. Dan macam mana mandikan? Siapa yang mandikan? Untuk kucing sebenarnya tak digalakkan untuk kita mandikan dengan kerap. Sebab kucing dia mudah sakit kan. Betul. So kalau mandikan tu maybe dalam sebulan sekali ke, kita memang tak mandikan. Sebab ada orang dia mandikan selalu kan, tapi sebenarnya benda tu yang Sebab- boleh sebab buat kucing demam. sakit. Sebab demam. ya ke? Betul. Dia senang sesama. Kucing tak boleh kerap dimandikan. Betul. Dulu saya bila kucing kan, saya mandikan dia orang 3 minggu sekali, kadang-kadang betul. sebulan sekali. Kalau dah teruk sangat, dah kotor sangat, Yes. barulah kita Baru kita mandikan mandikan. lah. Diorang ada jadual keluar daripada sangkar sekejap ke main-main ke memang the whole time dalam sangkar? Kalau dekat tempat saya ada 3 Dilepaskan. level. Saya ada 3 level. Level pertama kira macam tempat dia admit. Macam tu kucing-kucing sakit akan kita letak dekat level 1. Dekat level 2 kucing akan bebas. Maksud dia kita memang tak kurung dalam sangkar, dia akan free lah. Lepas tu yang ketiga tu tempat-tempat kucing yang kita baru selamatkan daripada pound lah. Macam quarantine. Macam tu. Faham. So yang bebas tu yang kucing sehat lah. Kalau yang sakit tu memang kita kurung. Kita memang tak lepas. Sebab kita takut virus ke kan. nak bagi kat orang pun memang bagi yang sihat Yang lah kan. dah tingkat sihat. 2. Tingkat dua. Kira macam level tu is for adoption. Macam tu. Dah siap Dah lah, ready, dah siap. dah Dah ready. Okey. Dah vaksin, dah neuter, spay. Diorang ni ada tak yang memilih makanan? So far yang bagusnya dekat kucing-kucing saya ni, diorang tak pernah memilih. Kadang-kadang orang bagi makanan, diorang makan je. Mesti makan. Itu yang bagusnya kita ambil kucing jalanan. Kucing jalanan ni sebab dia dekat luar pun dia dah susah nak cari makan. Betul. So bila dia datang dekat tempat kita, dia dah bersyukur dah makan. Kucing saya tak pernah tolak apa pun orang bagi. Kalau yang kering-kering Yang lah, kering ke, basah-basah lah. yang murah ke, kadang-kadang kita mix tau, kan? Yang murah ke, yang kering ke, semua dia makan. Mesti habis. Diorang ni tak tahulah, sebab ada orang cakap kucing diorang susah memilih kan. Tapi saya rasa sebab benda tu dah terbiasa makan yang Dah sedap. diajar kan. Yes. Ada tak dalam banyak-banyak ekor yang ada dekat SI Shelter Home ni yang paling degil, paling nakal? Dia nakal lah, dia nakal. Macam, Okey, saya ah. ada. Saya selamatkan kucing ni daripada batu cave. Okey. Dia masa saya selamatkan muka dia berlubang. Oi. Ada ulat. Yes. Yes, saya Infection lah. orang mesej dekat saya. So saya pergi dekat Batu Cave. Saya sendiri pergi ke sana cari dia. Naik tangga tu ke? Bukan. Lah bawah. Oh, kat bawah lah, kat bawah. Oh, tahu dia dekat kat atas. dekat ni, dekat kawasan Batu Cave, dekat kawasan kawasan perumahan. juga. Ya. So saya pergi dekat sana, dia kira macam kucing tua lah. Okey. So kita dah jaga dia nak dekat sebulan. Luka dia dah baik semua, dia dah kacak semua kan. Tapi dia dah satu masalah. Dia suka escape. Dia suka lari keluar daripada tempat saya. Lepas tu kita dah kurung dekat sangkar. Kadang-kadang nak sampaikan saya tanya staff saya macam mana dia boleh terlepas. Diorang pun tertanya-tanya. Dia keluar sendiri. Dia lagi bijak Kita dalam dah sini pernah kan? masukkan dekat bilik. Kita kurung pun dia boleh terlepas. Kita kurung dalam sangkar, macam-macam jenis sangkar. Tiba-tiba kita nampak dia kat luar tengah santai-santai, tengah jilat-jilat badan. Basically dia tak nak duduk dalam sangkar Dia tak nak lah. duduk Dia dalam warna apa? sangkar. Dia warna Bukan, apa? dia tak nak duduk dalam shelter, dia nak duduk kat jalanan. Dia warna apa? Belang. Saya baik. Bukan Dia oren. apa, oye? Dia kan warna hitam. Kalau warna hitam dia pakai ilmu hitam. Tapi memang kerap sangat. Kerap Dah sangat berapa tu? kali dah staff saya tangkap gambar. Kadang-kadang jumpa kat kedai mamak. Lepas tu cakap, macam mana dia boleh Siap keluar? pergi lepak kat luar. Kadang-kadang jumpa Amboi. depan selun. Dan kalau dia tidur tu, dia jenis tidur terlentang, terkangkang macam tu kan. Yang dia Kira seorang je lah macam tu. Dia seko je. Dah lah dia gemuk kan. Tapi dia akan balik rumah juga. Tak ada. Kita yang ambil kutip dia. Oh, degil. Kutip banyak kali. Itu memang degil. Betul-betul degil.
Itu kalau kita cerita pasal puan memang put effort 100%, bagi komitmen yang sepenuhnya, tanggungjawab yang sepenuhnya terhadap kucing-kucing dan juga anjing yang puan bela lah kan. Tapi ada tak masalah dengan pekerja? Katakanlah kita dah percaya dia, tiba-tiba dia pergi dera pula. Dia pula tak tahan. Saya ada pekerja tu. Dan kita terus berhentikan dia. Betul. Apa yang dia buat? Sebabnya kita ambil pekerja ni kira dia sekawan. Dia ada kawan lah. So kita tak pernah nampak benda tu. Tapi kawan dia yang bagi tahu dekat kita. Bagi tahu dia ada sampai tahap cekik kucing kan. Lepas tu kita berhentikan dia sebab dia buat benda tu. So memang kita nampak, memang ada bukti. berhentikan. Kita bagi masa. Bila kita, maksud dia tak adalah lama sangat, dalam berapa minggu kan. Kita perhati lagi kan. Masih buat ke benda tu, bila kita dapat tahu, kita jumpa dia lah. Yes, terus kita berhentikan. Okay. Tapi yang dia pun masih misi saya nak kerja balik. Okay, sebab Penyakit tu ya Allah. Isu rasa dia memang sayang kucing sebenarnya. Tapi mungkin kenapa dia dia nak stres. cakap? Dia stres sebab tak semua orang yang mampu dan mental dia kuat untuk jaga dia kucing nak sakit. bela kucing ni, dia kena mental memang kena kuat lah. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu memang salah. Apa yang dia buat tu sebenarnya tak boleh dinafikan lah, memang salah. Kan? Tapi dan mungkin dia pun kita terpaksa berhentikan lah. Saya terpaksa berhentikan dia kerja. Dan dia rasa dia pun mungkin dah rasa bersalah tu. Saya tak tahulah. Sebab tu dia mesej Tapi nak kerja balik tu. bila kawan dia cakap tu sampai tahap cekik, itu tak normal tu. Itu dia psycho. Dia macam somewhere. something wrong. Sebab kita stres macam mana pun kan. Kita takkan sampai tahap cekik. Yelah. Nak Paling bunuh. tidak kita biar je. Lantaklah kau pergi jauh-jauh kan. Ada pasal CCTV Kalau tak? setakat jerit ke marah tu Normal tak lah, apalah, kan? normal lah kita kan. Kita pun stres juga kadang-kadang kan. CCTV ada pasang tak? Dekat sana? Lagi satu masalah tu, masa tu kita punya CCTV tak function. Kita memang ada CCTV. Itu dia ambil kesempatan kot. Dia fikir pun dah orang Kebetulan. pun tak nampak kan. Kawan dia yang bagi tahu kat kita lah. Nasib kawan dia jujur. Alhamdulillah. Daripada hobi membela kucing, tukar menjadi tanggungjawab yang sangat-sangat mulia. Bukan senang nak bela kucing yang sakit, kucing High yang needs. bukan normal. Kan? So kita berikan tepukan lah. Kan? Tepukan semangat. Thank you so much. Tepukan. Sebab ya saya rasa tak semua orang Dia dengar. Tak Dia semua dengar orang mampu speaker. tau. Tak semua Ya, orang betul. mampu untuk buat apa yang puan buat sekarang ni puan. Teruskan. Teruskan amalan dan insya-Allah satu hari nanti kan SI Shelter lagi besar, Amin. ada dia punya kira Komiti dia sendiri. Komiti sendiri. Okey puan, mungkin ini last soalan. Kalau mungkin ada yang kat luar sana sedang menonton sekarang ini berminat untuk join SI Home Shelter punya team ataupun dia orang nak buat sendiri, apa pesanan-pesanan yang puan boleh kongsikan? Persediaan tu of course lah daripada mental, fizikal tu kan. Yang kedua kita kena tengok pada kewangan. Macam saya ada bantuan daripada fund daripada public. So daripada segi kewangan, sebab kita nak bela kucing ni, dia satu tanggungjawab. Dia bukannya kita suka-suka. Sebab kucing ni komitmen kita seumur hidup. Betul. Maksud daripada awal sampailah dia mati, kita kena, itu tanggungjawab kita. So kita kena tengoklah daripada segi kesihatan dia. Kita kena bersedialah. Daripada segi makanan. And kalau nak bela kucing, kalau nak selamatkan kucing ataupun nak buka shelter ni, dia kena paling utama is kita kena mandulkan kucing lah. Itu paling penting sebab kita nak selamatkan kucing jalanan, kita kena bantu untuk kurangkan populasi kucing kan yang terlalu banyak dekat. So itu yang terbaik lah. Dan hukum memandulkan tu pun harus. Maknanya kepada semua yang sedang menonton sekarang ni, mungkin kalau nak tahu lebih lanjut ataupun nak tahu detail lebih lanjut, boleh je bila-bila ada masa boleh pergi melawat SI Home kan? Boleh Boleh tak ada datang masalah. jumpa sendiri, boleh tengok sendiri. Kalau anda nak Kasih sayang sikit. yes, nak bagi kasih sayang, nak kongsi-kongsi rezeki juga dengan anak-anak bulus kita dekat sana pun boleh, tak ada masalah. Boleh visit dia orang punya Boleh. Instagram. Instagram apa nama Instagram? Nama saya lah Nurul Ain Abdul Hamid. Alright. Okay puan, terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami pada hari ini. Thank you so much. Okay, Sudi terima kongsikan kasih. pengalaman bersama dengan anak-anak bulus kita ni. Terima kasih bawa dia orang. Yes, thank you juga. Seronok kita tengok gelagat dia orang. Ikut. Jauh-jauh. Duduk diam je. Naik je. Oh, pandai dia orang diam. Tak lari-lari pun. Tak kincit pula tu.
Dan pada anda semua penonton-penonton, mungkin anda ada hobi-hobi pelik ataupun anda tahu kawan-kawan Atau korang, menarik. saudara-saudara korang ada hobi yang menarik, boleh kongsikan dekat ruangan komen ni. Komen-komen apa hobi-hobi pelik dia orang, boleh kongsikan dengan kita orang. Mana tahu dia orang boleh datang sini kita interview. Betul. Kita interview, lepas tu bagi kita idea untuk try hobi yang baru. Yes. Okey, kalau ada rezeki kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Izzu Islam. Dan saya Fatihin. Jumpa lagi dalam Hobby Cast. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum.